Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang novel Tunggul-Tunggul Kerikis berdasarkan teori subaltern dan hegemoni. Teori subaltern dan hegemoni. Istilah subaltern diperkenalkan oleh Antonio Gramsci yang bermaksud kelompok subordinat atau golongan terpinggir dalam kehidupan sosial, iaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni bagi kelas-kelas yang lebih berkuasa. Gayatri Chakravorty Spivak merupakan salah seorang tokoh penyumbang kepada teori subaltern. Beliau mendapati bahawa bahan-bahan dokumentasi daripada golongan elit atau yang digelarnya sebagai penentang sahaja yang dapat menunjukkan peristiwa, isu atau masalah yang dialami oleh golongan subaltern secara tidak sedar. Seorang lagi tokoh dalam pengkajian subaltern iaitu Ranajit Guha. Ranajit Guha merupakan antara tokoh yang berpengaruh dalam pengkajian subaltern. Beliau mendefinisikan subaltern sebagai golongan yang berbeza daripada golongan yang digelarnya sebagai golongan elit menerusi perspektif masyarakat India. Seterusnya, teori hegemoni. Hegemoni merupakan satu istilah lain yang terkandung di bawah pengkajian teori pasca kolonial. Hegemoni merupakan satu tindakan langsung melibatkan kuasa yang digunakan oleh golongan atasan terhadap masyarakat. Hegemoni boleh berlaku dalam situasi spontan apabila sesebuah kelompok masyarakat membenarkan cara hidup mereka dikawal oleh golongan atasan berikutan rasa percaya mereka terhadap fungsi golongan tersebut sebagai pemerintah. Selain itu, hegemoni turut berlaku dalam situasi paksaan namun menggunakan undang-undang untuk mengatur masyarakat sama ada kelompok tersebut tidak rela atau tidak membenarkan secara aktif atau pasif. Seterusnya, sinopsis novel. Novel Tunggul-Tunggul Kerikis mengisahkan tentang masyarakat di sebuah perkampungan Melayu yang bernama Kampung Poseng. Keadaan Poseng semakin hari digambarkan semakin menuju kepada kehancuran dengan mengambil sudut pandang seorang lelaki tua yang bernama Suusul. Suusul merupakan salah seorang warga emas yang diibaratkan sebagai tunggul dan kain buruk yang sudah tidak berguna. Ahli keluarga dan penduduk kampung melihat Suusul sebagai lelaki tua yang sudah tidak dapat memberi manfaat kepada sesiapa pun. Suusul sendiri mengambil tindakan untuk membisu serta berpura-pura tidak melihat dan tidak mendengar sebarang pergolakan yang semakin menjadi-jadi di kampung itu. Suusul dijaga oleh anaknya Mahmud dan menantunya, namun begitu mereka tidak menghiraukan Suusul kecuali bedul cucunya dan Guh lembu peliharaannya yang menjadi teman di hari-hari tuanya. Sudut batin Suusul diteroka dan memperlihatkan perubahan latar tempat dan masyarakat di Poseng yang tidak dapat menerima pembangunan secara mendadak. Kemuncak kisah masyarakat di Poseng ini adalah apabila kematian bedul, cucu Suusul yang paling disayangi kerana selalu menjadi temannya dalam sisa-sisa hidup yang hanya menunggu kematian. Bedul meninggal dunia digilis lori balak daripada Merbau Holdings, seperti mana kebanyakan haiwan seperti biawak, ayam dan sebagainya dilanggar. Ini turut menunjukkan bahawa kematian bedul tidak memberi apa-apa kesan kepada sesiapa pun. Setelah itu, mulalah ditonjolkan sikap-sikap sebenar masyarakat di Kampung Poseng yang terbahagi kepada dua kelompok parti politik. Parti Bumi Bersatu PBB terdiri daripada ahli-ahli yang tamatkan kuasa dengan perbincangan seringkali tersasar daripada matlamat sebenar. Mesyuarat diisi dengan perbualan lucah berkenaan dengan diri sendiri dan perkara yang sia-sia. PBB dikotai oleh anak Suusul sendiri iaitu Mahmud dan selepas kematian anaknya malah menjadi semakin tamatkan kuasa. Seterusnya, Parti Seruan Suci PSS pula merupakan satu kelompok lain yang menganggap diri mereka suci dan hanya amalan mereka sahaja diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengkafirkan sesiapa-siapa sahaja yang tidak bersependapat dan dikotai oleh Imam Hitam.
Anak suusul yang kedua, Derani, turut berada dalam kelompok ini. Ini menunjukkan bahawa keluarga suusul sendiri telah berpecah belah. Masyarakat Poseng keseluruhannya terbahagi kepada 2 orang ketua yang sebenarnya tidak benar-benar memikirkan tentang masyarakat, sebaliknya hanya memikirkan tentang kepentingan diri sendiri. Seterusnya, Subaltern, persekitaran hidup masyarakat Poseng. Watak-watak yang digarap oleh Shahnun Ahmad dalam novel ini keseluruhannya adalah masyarakat Melayu yang mengamalkan ajaran Islam. Masyarakat Poseng pada awalnya hidup dalam kehijauan dan keharmonian tanpa perpecahan. Namun sehingga ke satu masa, masyarakat telah berubah dengan perkembangan zaman dan keadaan Poseng sendiri. Contoh petikan dalam novel. Okey, 2 petikan di atas merupakan antara gambaran suusul tentang Poseng pada satu masa ketika masyarakat sama-sama menghidupkan Poseng. Kehijauan dan keindahan persekitaran selalu mententeramkan masyarakat walaupun tidak hidup dalam kesenangan. Alam sekitar Poseng ketika itu subur tanpa pencemaran yang menjadikan penduduk Poseng tidak lagi betah hidup di kampung. Perkembangan zaman menyebabkan Poseng ditinggalkan orang-orang muda untuk mencari rezeki di bandar-bandar. Maka tinggallah orang-orang tidak berpendidikan dan warga emas di Poseng menunggu waktu dijemput Tuhan seperti suusul. Okey, seterusnya, bentuk hegemoni atau dominasi oleh golongan atasan. Hegemoni dipaparkan melalui kuasa yang dikenakan ke atas watak suusul sebagai warga tua yang tidak lagi dianggap berguna. Selain itu, hegemoni dikenakan ke atas penduduk Poseng keseluruhannya. Ia dapat dilihat apabila golongan yang lebih berkuasa menggunakan kuasa mereka ke atas golongan terpinggir demi kepentingan masing-masing. Golongan subaltern ini menerima hegemoni yang dikenakan ke atas mereka kerana merasakan bahawa menerima arahan daripada golongan berkuasa merupakan satu perkara biasa. Ini merupakan hegemoni spontan kerana tiada sebarang kekerasan digunakan. Hegemoni ini dapat dibincangkan dengan lebih jelas kerana masyarakat Melayu Poseng dilihat lebih banyak bersetuju dengan pemimpin atas sebab-sebab tertentu. Jenis hegemoni kedua yang turut terkandung dalam novel ini adalah menerusi paksaan. Hegemoni yang wujud dalam novel ini diperlihatkan melalui watak Mahmud, Imam Hitam Merbau Holdings yang menebang dan membawa keluar balak daripada bumi Poseng, Menteri Besar serta Perdana Menteri. Contoh petikan dalam novel. Petikan di atas menunjukkan bahawa jawatan kuasa kampung ingin mengabaikan terus kewujudan dan peranan golongan tua yang tidak menyokong mana-mana parti dalam masyarakat. Orang-orang yang berupaya dan mempunyai kuasa sewenang-wenangnya mengabaikan golongan tua yang lemah menjadikan mereka termasuk dalam kalangan golongan terpinggir. Suusul dan beberapa lagi warga tua di Poseng dianggap tidak lagi memberi dan tidak boleh menerima apa-apa dalam hubungan kemasyarakatan. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada reaksi golongan subaltern terhadap hegemoni. Suusul merupakan wakil atau lambang golongan orang-orang tua yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak berguna lagi. Menerusi novel ini, dapat dilihat bahawa Shahnun Ahmad memberi penekanan kepada tanggapan suusul dan orang sekeliling mengenai dirinya. Suusul disimbolikkan sebagai tunggul, kayu mati dan kain buruk yang tidak dapat memberi manfaat lagi kepada manusia lain. Anak, menantu dan juga masyarakat Poseng tidak mahu bercakap dengannya, memandang jijik dan menganggapnya seperti tidak lagi wujud kerana tidak mampu memberi apa-apa kepada manusia. Suusul sendiri sakit hati apabila dilayan seperti tidak wujud, namun dia juga sedar bahawa dia tidak dapat memberi apa-apa kepada mereka. Okey, akhir sekali kesimpulan.
Shahnun Ahmad membuat gambaran jelas berkenaan dengan keadaan masyarakat Poseng, khususnya seusul sebagai golongan subaltern. Mereka telah menjadikan subjek hegemoni oleh tangan-tangan yang memegang kuasa atas nama kepimpinan. Shahnun Ahmad menggarap keadaan sebenar Malaysia sekitar tahun 80-an dalam novel ini dengan menceritakan semula episod perpecahan, penindasan, pembangunan tidak terancang dan perbezaan taraf hidup. Novel ini selayaknya diangkat untuk dikaji dengan lebih mendalam kerana Shahnun Ahmad dilihat berani dalam melukis masalah sebenar negara pada waktu itu. Oleh itu, kajian ini juga secara tidak langsung menjadi penting kerana menganalisis keadaan masyarakat Malaysia di sebuah perkampungan yang mengalami pelbagai masalah. Kajian ini kemudiannya membongkar kewujudan hegemoni yang dikenakan terhadap masyarakat Poseng sebagai golongan terpinggir kerana hidup di ceruk kampung. Masyarakat Poseng yang terpinggir daripada pembangunan serta kurangnya pendedahan kepada maklumat sebenar menjadikan mereka tergolong dalam kelompok subaltern. Itu sahaja daripada saya. Sekian.